Malaysia perlu keluar daripada kleptokrasi. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak cuba mencipta naratif bahawa projek kapal tempur pesisir LCS untuk kegunaan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM terbengkalai kerana Kerajaan Pakatan Harapan menangguhkan projek tersebut pada September 2019. Najib juga mengatakan bahawa projek LCS hanya dapat diteruskan semula pada April 2022 kerana berlakunya pandemik COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021. Menurut bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dan timbalannya Liu Chintong, dua kenyataan Najib ini tidak benar sama sekali dan hanya bertujuan untuk mengelirukan rakyat. Mereka berkata projek LCS telah mengalami kelewatan sejak 2016. Reka bentuk terperinci yang sepatutnya siap pada November 2016 juga belum lagi dimuktamadkan sehingga ke hari ini. Kerajaan Pakatan Harapan telah membuat keputusan mengenai hala tuju projek ini pada Februari 2020 berpandukan cadangan Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Keuangan Kerajaan JKSTUPKK yang dipengerusikan oleh Tan Sri Amrin Buang. Namun pada bulan itu juga, Kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan. Najib sedang cuba mengelirukan rakyat dan salahkan Kerajaan Pakatan Harapan. Padahal beliau dan Datuk Seri Ahmad Zahid yang bertanggungjawab atas kegagalan projek LCS kerana meluluskan projek ini tanpa rundingan teliti dengan pakar terdahulu, tegas mereka. Muhammad Sabu dan Chintong berkongsi garis masa yang membuktikan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan bukan punca projek LCS lambat. Menurut mereka, status kemajuan projek LCS sepatutnya mencapai 49.12% pada Januari 2016 tetapi hanya siap 39.67%. 59.35% pada Januari 2017 tetapi hanya siap 46.99%. 70.53% pada Januari 2018 tetapi hanya siap 50.15%. 82.41% pada Januari 2020 tetapi hanya siap 56.39% dengan varian sebanyak negatif 26.02%. Kata mereka berdasarkan persetujuan di antara Naval Group Perancis dan kontraktor yang dilantik kerajaan, Bostik Naval Group BNS, desain terperinci perlu diluluskan oleh Naval Group selaku pihak yang berautoriti sebelum pembinaan kapal. Dalam hubungan ini, Muhammad dan Chintong menjelaskan bahawa fasa konsep desain bermula pada 4 Jun 2012 dan sepatutnya dimuktamadkan pada 28 Januari 2013. Namun ia hanya dimuktamadkan pada 24 September 2013 iaitu kelewatan 238 hari atau 8 bulan. Basic design mula pada 3 Oktober 2013 dan sepatutnya dimuktamadkan pada 31 Januari 2015 tetapi hanya disiapkan sepenuhnya pada 20 Januari 2016. Kelewatan 11 bulan 20 hari. Menurut kontrak asal, fasa detail design sepatutnya dilaksanakan dari 6 Ogos 2014 hingga 29 November 2016. Namun fasa ini berterusan sehingga hari ini dan masih belum selesai. Dalam prosiding pada 1 Disember 2020, Tan Sri Amrin Buang telah memaklumkan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC bahawa what is glaring is pada keadaan biasa, sepatutnya kita sudah finalize the design before you sign the contract. You cannot sign the contract when you do not know what is the design. Itu menjadi masalah sehingga kan berpusing-pusing isu ini. Lapor PAC muka surat 15. Dalam bahasa mudah ia bermaksud desain perlu siap sebelum kontrak ditandatangani. Lebih teruk lagi, menurut wakil JKSTUPKK Guna Arulalan David, BNS gagal membayar hutang sebanyak RM198 juta kepada Naval Group. Memandangkan detail desain yang sepatutnya dimuktamadkan pada November 2016 hanya siap lebih kurang 80% dan Naval Group belum lagi dibayar, maka pengumuman Hishamuddin di Dewan Negara bahawa LCS kapal pertama akan siap dalam 1 atau 2 tahun langsung tidak realistik, tegas mereka. Dalam pembinaan LCS tanpa reka bentuk yang lengkap, projek tersebut tidak dapat disempurnakan. Menurut mereka, Kerajaan Pakatan Harapan menerusi Kementerian Pertahanan telah cuba sebaik mungkin untuk menyelamatkan projek LCS dengan menubuhkan JKSTUPKK dengan kerjasama TLDM dan juga pihak kontraktor. Pada 11 Februari 2020, satu sesi taklimat telah diadakan yang dihadiri oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Amrin Buang, Muhammad Sabu dan juga Chintong. Turut hadir ialah
adalah Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Arifin Buang, Panglima Tentera Laut Laksmana Tan Sri Reza Sani dan pegawai-pegawai kanan Kementerian Pertahanan dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali yang juga merupakan bekas Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Dalam mesyuarat tersebut, Tun Dr. Mahathir memutuskan bahawa mereka yang membuat salah laku mesti dibawa ke muka pengadilan. Pasukan pengurusan BNS dirombak dan projek LCS dianggap sebagai projek sakit dan akan menerima suntikan dana untuk ganti balik dana yang telah disonglak. Kementerian Pertahanan diarah untuk membentang kertas jemaah menteri dalam masa terdekat. Malangnya apa yang dirancang tidak berlaku. Berikutan langkah syaratan yang menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan ketika itu, ujar mereka. Nampak tak? Sudah terang lagi kan bersuluh. Gelagat Najib menyalahkan kerajaan Pakatan Harapan berhubung isu LCS umpama menembak kakinya sendiri. Ternyata kerajaan Pakatan Harapan telah cuba menyelamatkan projek LCS mengikut tata kelola yang betul. Namun langkah pemimpin Pakatan Harapan yang jujur itu dipintas oleh pengkhianatan si Kitul dan gerombolannya. Langkah syaratan bukan hanya untuk menggagalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih jawatan Perdana Menteri Malaysia daripada Tun Dr. Mahathir, tetapi juga sebagai usaha terdesak pihak kleptokrat untuk melindungi kejahatan mereka semasa masih berkuasa. Semoga seluruh anggota PAC yang terdiri daripada berbilang parti politik sentiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan terus istiqamah dalam menegakkan keadilan buat rakyat Malaysia tanpa memihak dan rasa takut. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.